Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, satu perkara kita buat, tapi kita buat dalam keadaan terpaksa. Macam Hanzalah sekarang, dia duduk bayan ni, tapi kita boleh agak dia duduk dalam keadaan terpaksa. Jadi bila kita buat dalam keadaan terpaksa, dia tidak akan ikhlas. Sebab itu Allah bagi tahu tiada paksaan dalam agama. La ikrah fiddin. Bukan maksudnya kita ajak orang bukan Islam masuk Islam. Mereka tu je kita tak boleh paksa, sebagaimana fahaman banyak orang. Tapi orang Islam ni kita kena paksa dia untuk sembahyang, kita kena paksa dia untuk berpuasa, paksa dia untuk buat kerja dakwah. Itulah kefahaman hampir semua orang yang ahli-ahli parti Islam, iaitu yang tak paksa ni, la ikrah fiddin ni, hanya untuk orang bukan Islam masuk Islam aja. Tapi untuk orang Islam ni kena paksa. Saya gerun dengar YouTube tu, dia bagi tahu, ustaz dia yang bagi tahu kita tak boleh paksa. Ustaz tu dia bagi tahu, pak cik jangan tafsir ikut fikiran sendiri, dia kata. Budak tu dia kata, pak cik jangan tafsir ikut fikiran. Dia pula yang lebih tahu agama, sebab saya ingat dia ikut PAS. Dia dengar dari mana tafsir tu. Kita kena paksa. Paksa orang sembahyang. Lepas tu dia cakap pula kan, kita kena paksa anak-anak kita. Paksa. Kenapa? Kalau paksa, pukul lah dia. Bila kita paksa orang ni, dia akan buat. Tapi dia tak buat untuk suka kamu. Dan Allah tak terima amalan tu. Sebab itu Allah tak bagi tahu kita suruh paksa orang. Hanzalah sekarang duduk bayan, bukan saya paksa dia, dia memaksa diri dia. Muka pun dah macam muka nak tidur. Nak? Apa dia kata? Ini namanya mujahadah ni. Tak, mujahadah. Kalau kau tak nak duduk bayan ni, kalau kau tak nak duduk bayan ni untuk suka kau lah, baik kau tidur je. Sebab apa? Dia amalan sia-sia. Kita semayang, kita dipaksa, kita akan ikhlas. Tak ada orang yang dipaksa ikhlas. Tak ada. Sebab itulah ikrah fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Bukan bila kita, orang bukan Islam kita boleh paksa dia masuk Islam. Itu memang kita tak boleh paksa. Yang Islam pun kita tak boleh paksa dia beramal.
Kita hanya mengajak. Kita disuruh mengajak. Allah bagi tahu mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mengajak ni bukan paksa. Paksa bukan mengajak. Paksa kena buat. Tidak, kenalah. Jadi kita menganggap orang yang dah mengucap kalimah ni, atas dia kita kena paksa. Ini perkara yang sangat salah. Bukan salah sikit, sangat salah. Dia tak tahu orang yang buat dengan paksa ni, dia tak ikhlas. Cuba tanya orang yang dipaksa. Dia takkan buat untuk suka Allah. Buat apa dia buat? Dia tak nak buat, dipaksa buat. Buatlah untuk sukakan orang yang paksa dia lah. Kan? Sebab itu saya tak ada paksa kamu. Ada aku paksa kau? Kau nak buat, buatlah. Kau tak nak, macam Anzalah, dia tak nak buat, dia diam. Saya diam aja. Dia tak nak gas, tak apa. Dia nak tidur, tak nak sembahyang subuh pun tak apa. Ada saya marah dia. Kan? Menjerit ke? Ada. Halau kau daripada rumah ni, ada. Ada. Maknanya saya tak ada paksa kau. Kemudian kau datang balik sembahyang, buat gas. Banyak hari dulu kau tak buat gas. Itulah maknanya saya tak ada paksa dia. Cuba pergi madrasah. Semua berlaku dengan paksaan. Siap rotan. Dijumpai main Facebook aja, kena denda. Macam-macam denda lah kena. Mereka yang tak nak duduk madrasah tu, yang dipaksa oleh bapak dia, memang tak gembira lah. Sebab semua berjalan dengan paksa. Kita bila kita buat dengan paksa, kita ingat benda berjalan. Sebenarnya tak ada jalan. Dia tak buat untuk suka Allah. Kita kena buat usaha supaya semua orang cinta kepada Allah. Untuk itu kita kena ajak dia buat usaha, supaya kalimah yang mulia yang dia ucap tu masuk dalam hati dia. Bila dia masuk ke tahap yang Allah mahu, paling kurang barulah dia buat apa-apa pun untuk sukakan Allah. Dia tak payah paksa orang. Jadi mengajar agama dengan memaksa, pimpin orang dengan memaksa, ni semua ajaran salah. Kita boleh namakan ajaran sesat. Kenapa tak sesatnya? Dia tak ikut Quran. Nabi SAW pernah ke memaksa? Dah tu kamu tafsir ayat ni dengan perbuatan siapa? Perbuatan kamu. Boleh kamu kena mentafsir ayat ni dengan perbuatan Nabi. Nabi SAW tak pernah marah anak-anak dia semua. Dia sendiri cakap. Ada hamba dia, nama dia siapa? Anas. Dia kata saya berkhidmat dari Nabi. Saya tak pernah tahu. Saya tak pernah tengok dia marah. Tengok bapa yang mau paksa anak dia. Marah tak habis-habis. Budak tu stres, tekanan aja. Lama-lama jadi tak betul. Saya punya anak, tak ada saya tekan dia. Kau nak belajar ke, kau tak nak ke, nak buat kerja dakwah ke tidak, saya bagi dia pilihan. Tapi saya satu perkara, saya kata kamu kena keluar 40 hari. Bila kamu dah masuk lepas sekolah rendah, kena pergi. Lepas tu kamu buat pilihan. Kamu tengok dia. Dia setujulah, tengok tu. Lepas tu dia orang buat pilihan, semua tak nak buat. Jadi saya pun tak ada apalah. Saya pun saya dah tunjuk kat dia, saya dah ajak dia, dia tak nak. Saya nak buat apa? Biarkanlah. Itu cara saya. Dulu sebelum tu memang ada juga paksaan. Sebab belajar daripada bapa mak kita. Dia pun buat paksaan dia. Kita semua rosak sebab orang Islam
buat mendidik anak dia secara paksaan. Cuba tengok di Pakistan, di India, dia punya pelajaran paksaan. Masuk madrasah dia, kalau tak kena lebam badan, pukul. Dan ustaz-ustaz yang belajar dari sana, mengajar sini pun bawa tabiat dia, paksaan. Jadi mereka tak tahu macam mana nak buat umat ni buat amal tanpa paksaan untuk sukakan Allah. Bila dia buat amal untuk sukakan Allah, dia takkan perlu dipaksa. Yang dipaksa ni yang tak buat untuk sukakan Allah, yang buat untuk sukakan diri. Dia tak suka bab tu, mana dia nak buat? Dipaksa lah. Bila dipaksa, boleh ke tukar buat untuk sukakan Allah? Macam Hanzalah masuk madrasah, dia tak buat untuk sukakan Allah, dia disuruh, dipaksa. Tapi kau belajar di madrasah tu dipaksa. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, apabila satu orang nak pergi belajar madrasah untuk sukakan Allah, katakan, dia akan belajar, dia tak payah dipaksa. Ustaz tu senang lah mengendalikan dia. Tapi yang tidak masuk madrasah untuk sukakan Allah, kan, macam Hanzalah, mungkin dia tak dipaksa masuk madrasah, tapi bukan untuk sukakan Allah. Akhirnya dia mengorat, budak hafizah. Lama bapak dia kata, baiklah kau tak payah belajar ni lah, duit aku habis, mengorat lah, nak burit. Kau ni nampaknya terlampau gairah nak burit. Dia bentikan dia, suruh belajar dengan saya pula. Saya tak ada ajar dia Quran, ajar dia pertama iman. Tak nak buat, saya tak ada paksa dia. Dia tak nak, paksa buat apa? Buat untuk sukakan saya, berdosa saya. Jadi kita buat supaya manusia ni buat untuk sukakan Allah. Untuk itu kita kena ajak je ni. Sudah cukup kita ajak, tak ada lebih lagi kita perlu buat. Manusia ni bukan dia tak boleh berfikir. Kalau dia tak nak buat, dia takkan buatnya. Tak payahlah kita paksa dia, tak ada faedah. Jadi budak tu nak mentafsir ayat la ikraha fiddin tu untuk orang bukan Islam masuk Islam. Mana dia ada sebut dalam ayat. Dia mentafsir tu. Dia yang mentafsir ikut otak budak tu. Dia yang mentafsir ikut fikiran dia. La ikraha fiddin, makna kita mengajak orang bukan Islam masuk Islam tanpa paksaan. Sampai tak buat, dia usaha mengajak. Bukan tak, dia orang tak paksa, mengajak pun tidak. Padahal Allah suruh mengajak. Dia tak baca ayat apa ni, wal takum apa ni, ayat apa ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat. Ayat kuntum tu semua yang mengucap kalimah la ilaha illallah, mana semua orang yang dikatakan orang Islam. Atas mereka ni semua dihantar kepada semua manusia, makna yang belum mengucap lah, iaitu orang kafir, iaitu mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka pada mengucapkan kalimah. Itu dia tak faham. La ikraha fiddin ni dia faham. Faham kita untuk orang bukan Islam tak payah memaksa, mengajak pun tak payah. Dia tak mengajak pun, tanya budak tu, kau mengajak ke? Buat kerja ke? Pergi rumah ke rumah orang bukan Islam ajak mengucap? Tak ada. Asyik berpolitik ya. Lepas tu nak tafsir Quran pula. Katakan la ikrah fiddin tu, ayat mengatakan jangan paksa orang masuk Islam. Mana ada sebut dalam ayat tu? Ayat tu la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Agama termasuk mengucap, termasuk selepas mengucap taat perintah Allah, itu semua agama. Cara Muhammad SAW
Kalau tak buat ikut cara Muhammad SAW, dia tak agama. Dan niat untuk suka Allah. Jadi tafsiran yang salah ni oleh orang-orang, kebanyakan orang PAS ni, merosakkan dan merupakan ajaran sesat. Ajaran sesat ni bukan tunggu kita sembah kuda atau sembah duit. Tak payah. Dia ajaran sesat ni apa saja mengajar tidak ikut Quran. Itu namanya ajaran sesat. Tak ikut sunnah Nabi. Bila kita tidak ikut Quran dan tidak ikut sunnah Nabi, kita jalan sesat dan ajaran sesat. Sebab itu Nabi kata, kamu takkan sesat selagi kamu ikut Quran dan sunnahku. Yang orang sesat ni, semua orang lain sesat, dia pun sesat, dia tak kata, dia lurus. Orang PAS tu kalau dikata sesat, marah tak dia? Oi, marah. Dia kata hudud untuk orang Islam aja tu sesat tu sebenarnya. Hudud tu dalam Quran. Quran tu bukan untuk orang Islam sahaja. Quran tu untuk semua manusia. Kamu ada kau nak buat tak nak buat tu lain hal. Tentulah orang bukan Islam tak nak ikut hudud. Sebab dia kalimah pun tak nak ikut. Ucap kalimah pun tak nak ikut. Perintah nombor 1 takkan dia nak ikut hudud pula. Orang Islam dia dah ucap kalimah, kita tak paksa dia ikut hudud. Sebab kalimah tu belum masuk dalam hati dia. Dia belum jadi orang beriman, beramal soleh. Kalau dia jadi beriman soleh, sendiri dia nak hudud. Tak payah kita suruh orang Islam ni ikut hudud, dia sendiri nak. Bila dia jadi orang beriman, orang soleh tahap tinggi ke tahap apa ke, dia bila buat dosa, dia kata saya nak hudud. Seperti wanita tu yang berzina tu, dia dah kahwin tapi berzina. Dia bagi tahu saya nak hudud, saya nak direjam. Lelaki yang bersetubuh dengan dia tu ada datang nak merejam. Tak ada. Sebab lelaki tu tak nak. Sebab lelaki tu tak beriman beramal saleh. Dia tak nak lah macam lelaki tu kiranya Rasidi. Merogol apa ni, membuat apa bini orang mengandung. Bini orang mengandung tu dah insaf, tak taubat. Dia tak mau di akhirat. Dia kata saya nak bertaubat, saya nak ikut hukum Allah. Supaya di akhirat saya tak kena. So dia pun beritahu kepada Nabi. Yang Rashidi tu, umpama nama dia Rashidi, dia tak mau. Dan tidak ada masalah. Nabi kata mana yang lelaki buat tu, pergi cari siapa dia. Ada Nabi cakap? Ada? Mana tak ada paksaan. Dalam hudud pun tak ada paksaan. Dalam apa-apa perintah Allah tak ada paksaan. Tapi PAS tak. Dia nak paksa hukum ni dekat orang Islam. Mana orang Islam nak ambil? Sorry lah dia orang kata. Mahathir kata ini hudud PAS. Oi, dia orang cakap ini bapa Firaun ni. Mahathir, Maha Firaun. Ini orang PAS lah. Semua Firaun kan orang. Dia tak tahu dia mengajar ajaran sesat. Orang PAS dengar belayan saya ni. Saya tak takut cakap ni. Kenapa saya takut pula bila saya benar? Kalau saya tak benar, saya takutlah. Cakap PAS ni ikut ajaran lurus. Kau punya ketua aja, Haji Adi tu, kata Syiah ni satu mazhab dalam Islam. Itu ajaran sesat tu. Syiah ni bukan Islam. Bagaimana boleh jadi satu mazhab dalam agama Islam? Yang diterima jumhur ulama mazhab ni Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 aja. Kau pun punya share, masukkan lagi Syiah yang tak ada dibuat oleh orang Islam lain. Tak bukan ajaran sesat gitu. Ajaran sesat lah tuan. Hari ni Sultan Selangor
tarik semua. Aktivis agama PAS kan, kebanyakannya tauliah. Oh, ini dia orang PAS kata Ustaz Dusuki ini orang buat musuh-musuh Islam gembira. Apa musuh-musuh Islam gembira pula? Allah gembira lah. Sebab orang buat ajaran sesat, mengajar, ditarik balik tauliah dia. Sultan Selangor tu buat yang betul. Dia kata Sultan Selangor tu buat tak betul, menambahkan perpecahan umat Islam. Perpecahan apa? Kau yang dah buat orang perpecahan selama ni tak sedar. Yang buat perpecahan bukan Agung Sultan tu, kau. Dengan politik kau, cakap ini cakap itu, umat Islam dia ingat itu agama yang diajar oleh aktivis PAS ni. Bukan agama, ajaran sesat. Aduh, ajaran sesat ni buat kita tidak bersatu. Bukan menarik mereka punya tauliah akan menyebabkan umat Islam bergaduh. Siapa nak bergaduh? Lagi orang suka mengajar yang sesat ditarik balik. Banyak lagi. Aswaja tu, Ustaz Aswaja tu ditarik balik dia punya tu. Macam mana tak ditarik balik? Apa kau cakap buat orang bermusuh? Aduh. Jadi bapa tuan dan mulia, hari ni banyak perkara yang kita cakap tak ikut Quran, dia namanya ajaran sesat. Bukan cakap ayapin tu Tuhan aja, ayapin Tuhan tu, Tuhan langit tu kan ajaran sesat. Dia bukan sesat lagi. Dia dah dari kafir. Mereka tu masuk dalam jalan mereka yang dimurkai. Maknanya orang kafir. Ayapin tu bukan ajaran sesat. Dia ajaran orang kafir. Mana boleh dia ajaran sesat? Dia dah jadi Tuhan. Ayapin, orang Terengganu. Sikit punya tinggi orang Terengganu ni. Bodohnya, yang tak sekolah pun, Ayapin tu sampai darjah 6 tak habis. Boleh diangkat jadi Tuhan oleh orang Terengganu. Bukan semua lah. Makna dekat situ aja yang ada orang mengaku Tuhan kat dunia ni. Sekarang ni lah. Kat Terengganu. Masih lagi dah sekarang. Walaupun Ayapin, Tuhan dia tu dah mati. Boleh mati pula Tuhan. Tetap juga bertuhankan Ayapin. Dan ada orang yang tak suka saya mengatakan saya Ayapin juga. Saya ni Ayapin, Nazri namanya. Aduh, saya pula dikatanya Ayapin. Sebab ada alat. Alat tu keramah. Saya ni menggunakan alat tu untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk tahu yang benar. Kalau kau pakai alat tu untuk bunuh orang, untuk ni, itu barulah namanya dari syaitan. Kalau dari Allah ni, dia tak ada gunakan dia untuk rosakkan orang. Dia kata saya punya alat ni, jengkal ni, syaitan. Tongkat Musa tu, tongkat, ya banyak tongkat, tapi tongkat Musa tu untuk digunakan jalan Allah, ajak manusia kepada Allah, namanya mukjizat. Itu pun tak tahu. Semua mereka sibuk kata aku dah syirik dan mungkar. Saya pun dah macam saya pun dah macam tak tahu apa. Lantak kamu lah, kamu nak tinggalkan saya, tinggallah. Bukan saya ada rugi. Semua tinggal. Sampai ke hari ni tak datang balik. Tak boleh. Rashidi ni dia tak tinggalkan saya sebab dia ada dunia. Dia jadi driver saya. Dia bukan bagus sangat. Kalau dia tak jadi driver saya, dia pun tinggal. Jangan seronok sangat anggap kau tak tinggal. Yazid ni dia tak tinggalkan saya sebab bukan dia nak saya, dia nak burit bini dia. Tak terjejas. Tak terjejas. Papa Anzala dia tak nak tinggalkan saya sebab saya director company dia. Macam sebab lah. Betul-betul nak ikut tak ada. Pendi memang tak ada waktu tu. Dia semua di lembah dunia. Azri tak ada, di lembah dunia. Samad
Dia tak ada di sini, di Melaka. Dia sibuk mengejar dunia. So, mana ada yang betul-betul ikut saya? Saya ni tak ada murid dan tak ada orang kata saya betul. Melainkan Allah je. Kerana Allah saja beritahu saya ni orang betul, sampai sekarang saya selamat. Kalau siapa pun cakap saya betul, satu hari saya tidak akan selamat. Macam Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad tu Allah kata dia tak betul, tapi orang-orang dia kata dia betul. Mana boleh selamat? Kalau manusia kata betul, tak ada faedah. Rashidi, dia bukan baik sangat, tapi bila saya cerita tentang 74, dia ketawa. Macam dia baik sangat. Dia tak baik sangat. Dia patut sedih. Aku pun boleh jadi macam dia kalau aku tak jadi driver Amisab. Ada dunia kat situ. Aku ni ikut Amisab kerana dunia, saya ingat. Bukan betul-betul nak ikut jalan benar. Sebab itu sampai sekarang dia tak jadi betul. Niat tak betul. Saya tak ada nak puji-puji kamu. Bila kamu salah, mana nak puji pun tak boleh. Puji ni hanya untuk Allah. Ini buat buruk nak puji pula. Puji apa? Segala puji bagi Allah yang buat awak buat buruk. Ada ke? Boleh? Boleh ke cakap? Tak boleh. Rashidi tu yang buat dia ikut jalan salah, bukan Allah, syaitan. Syaitan kawan dia. Hanya dia duduk dengan saya tak lari macam 74. Saya tu ikut syaitan juga, lari terus. Yang itu pun tak jadi, lagi teruk, makin teruk. Yang Rashidi yang ikut pun tak jadi juga. Tapi sebab tak ikut betul niat dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, agama ni kita jangan fikir akan berjalan dengan paksaan. Al-Quran tu tak ada siapa tak boleh baca. Hanya sekarang ni Quran tu tak ditafsir dengan betul. Dengan izin Allah, sebelum dunia ni kiamat, Quran tu Allah buat boleh ditafsir dengan betul. Allah gunakan saya. Quran tu dah ada. Tak percaya pergi baca. Jangan cakap salah je, doktor mata kita tak mau. Tafsir yang dibuat oleh doktor mata kita tak mau. Kita mau yang dibuat oleh ulama. Jangan cakap macam tu. Muhammad SAW doktor mata pun tidak. Baca tulis pun tak mau. Dah tu tak payahlah baca Quran tu. Turun pada Muhammad. Sekarang cuba baca. Kalau kamu betul, beli Quran tu, Amazon.com dan Google Play. Bacalah. Lepas tu kalau kau tak tahu Inggeris dia, terjemah. Ada Google terjemah bahasa Melayu. Kamu boleh baca juga. Lepas tu bagi tahu, tafsir tu betul ke tidak? Kalau betul, mesti hati kamu cakap betul. Kalau salah, hati kamu tak boleh terima. Jadi semua orang boleh baca Quran ni. Jadi kita tak payah nak lulus dekat parlimen, undang-undang mana-mana pun yang diberitahu oleh Allah, baru kita nak amalkan. Macam PAS. Mau masuk kat parlimen lagi. Makna bertuhankan Allah tak ada dia orang tu. Kalau kita bertuhankan Allah, kita tak payah ada parlimen. Kenapa pula hukum Allah yang dah Allah tulis dalam Quran kena masuk hukum-hukum hudud ni, kena masuk parlimen dulu? Mana orang parlimen tu nak? Bukan Islam tentu tak nak. Orang Islam yang tak ada iman atau iman tak ada, hampir semua orang Islam tak ada iman lah, orang parlimen tu semua tak nak lah. Sebab itulah kalau kamu nak hidup ke agama, berjuang dengan gunakan politik ni, agama tak hidup. Berapa tahun dah PAS nak hidupkan hudud? Tak hidup-hidup, yang ada gaduh adalah. Sebenarnya Islam ni tak hidup dengan politik ni. Islam tak hidup dengan apa-apa usaha pun, melainkan dengan melalui kerja Nabi je. Sebab itu saya tak nak ajak kamu masuk politik, dan saya pun sendiri tak masuk politik. Saya bukan tak boleh berceramah dan bercakap. Dalam jemaah tabligh tu, dengan izin Allah, tak ada orang Allah bagi pandai cakap dari saya.
Tanya orang tabligh. Siapa yang pandai cakap kat dalam tabligh, dalam jemaah tabligh ni, kat Malaysia lah, orang Melayu? Siapa? Saya lah. Semua dia orang cemburu kat saya sebab semua orang dah suka saya punya bayan. Dia orang semua berpakat nak suruh saya keluar daripada jemaah tabligh. Dia orang buatlah dan dia orang telah berjaya lah mengeluarkan saya. Tapi kerugiannya mereka dan orang yang bersama mereka tu lah. Lepas tu sekarang nak minta saya datang balik pimpin kita. Kenapa dia minta balik pimpin dia? Sebab dia orang tahu tak ada orang. Kalau saya dah dikeluarkan daripada tabligh, tak ada orang boleh bercakap agama yang betul. Dan saya tak boleh duduk kat sana dengan orang yang singa-singa semua. Semua dia orang tu dah mati sekarang, kebanyakannya. Semua tu dah mati. Bila Allah kehendaki saya balik pimpin orang tabligh, maka dia akan berlaku lah. Kalau Allah tak nak, tak adalah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Quran tu adalah kita kena baca, kena faham, dan kita sendiri kena amal lah. Macam dalam Quran tu disebut, orang yang berzina, yang belum kahwin lah, dia kena dirotan 100 sebat. Orang yang ada iman, dia tak payah orang tangkap dia. Dia sendiri pergi kat mahkamah tu, saya nak disebat 100 sebat. Ini tak nak. Tak nak mana tak ada iman. Macam lelaki tu lah yang dah berzina dengan perempuan tu dia rejam, dia tak ada. Dia tak nak datang. Jadi bila dia tak buat, dia tak bertaubat, dia tak masuk syurga. Di akhirat nanti dia diseksa dan masuk neraka. Jadi agama ni bukan kena dipaksa. Kita buat dengan keinginan sendiri untuk sukakan Allah. Jadi lepas tu orang yang berzina ni, kata Allah, kena 100 sebat dan menyerahkan diri tu 100 sebat, dan dia tak boleh kahwin dengan orang perempuan lain melainkan dengan yang dia berzina tu atau orang penyembah berhala. Orang Islam yang iman ada, dia nak amal tu lah. Paling 100 sebat mau, lepas tu kahwin dengan penzina tu juga, dengan perempuan yang dia zina. Perempuan yang dia zina, kalau dia tak nak, dia tak adalah kena sebat 100. Dia tak pergi, dia tak nak. Jadi Islam macam tu, dia tak ada paksaan. Bila paksaan tidak buat untuk sukakan Allah, sebat tu pun tak guna. Dia mahu saya disebat, saya nak buat untuk sukakan Allah. Lepas disebat, saya tak boleh kahwin dengan perempuan lain melainkan dengan penzina. Ada kamu buat tu semua, kamu semua penzina. Saya tak beritahu, betul tak? Kebanyakan kamu adalah penzina. Kahwin dengan orang yang kamu zina tu. Tak ada. Kalau tidak, kahwin dengan penyembah. Ada kamu buat. Oh, bak kahwin kemain, nak perempuan suci yang tak pernah dinodai, kemain dia penzina. Dalam Quran tak boleh. Siapa yang tak kahwin dengan penzina, dia berdosa. Kalau dia penzina. Sebab Allah suruh, kamu tak ikut, kamu pendosa. Dosa kamu tu takkan hilang sehingga kamu bertaubat dan diterima pula taubat. Jadi dalam Islam ni tidak ada paksaan. Kenapa kita tak boleh jalankan hukum hudud kalau tak ada paksaan? Kenapa? Sebab tak ada orang yang akan nak hudud. Sebab tak ada orang yang beriman, beramal soleh yang akan buat hudud ni. Saya nak hudud untuk sukakan Allah. Tak ada. Semua nak dipaksa. Tak paksa tak ada guna. Kalau kita rejam orang tu, dia tak nak, mati dia pun mati katak je. Buat apa? Tak payahlah. Baiklah kau buat usaha dakwah, bertaubat betul, buat usaha mengajak manusia kepada kebaikan dengan sungguh-sungguh harta diri kamu sehingga kamu jadi orang beriman, beramal saleh dan taubat kamu diterima. Lebih baik itu lagi. Kalau kamu tak nak dirotan sampai 100 senyap aja. Tapi kalau kamu tak bertaubat, kamu akan dapatlah di akhirat
Allah buat hukum tu untuk mereka yang mau bertaubat. Dan orang yang direjam sampai mati ni, supaya Allah mau dia mati dengan bertaubat untuk suka ke Allah, dia diterima masuk syurga. Sebab itu bila darah becik kepada satu orang sahabat, bila dia lontar batu dekat perempuan tu, perempuan kotor, Nabi bilang jangan cakap begitu. Saya boleh lihat dia sekarang berenang dalam laut, dengan dalam sungai susu di syurga. Kalau taubat dia ni diterima, taubat dia ni begitu besar, kalau dibagi-bagi pada semua orang Hijaz, cukup. Dia bukan mati hina sebab dia mau bertaubat dengan semat untuk Allah, suka ke Allah. Sebab itu dia tak ada paksa. Sebab itu dia boleh buat untuk suka. Kalau dipaksa, tak ada buat suka Allah, mati begitu aja. Sebab itu Islam tidak mau kita mengamalkan agama dengan dipaksa. Jangan paksa orang. Jangan buat orang terpaksa. Ini tidak membuat dia ikhlas. Kita ajak dia orang. Pertama sekali mengucap, dia tak nak, tak apa. Kenapa nak sedih? Kenapa nak susah hati? Kenapa nak paksa? Kalau paksa, dia takkan mengucap untuk suka ke Allah. Paksa, takut pedang. Letak pedang kat atas dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh lah. Buat apa? Allah tak terima. Kita letak pedang. Aku bunuh kau tak mengucap. Allah tak terima kalimah dia. Kau terimalah. Buat apa kau terima? Sebab dia mengucap tu bukan sebab dia nak suka ke Allah. Dia nak takut mati. Jadi sebab itu tidak ada paksaan dalam Islam. Islam ni agama murni. Sangat murni. Begitu murni. Dikotorkan oleh orang yang tak faham Quran. Mereka tak ada tafsir Quran. Macam budak tu, mana dia ada tafsir Quran? Cakap dengar daripada bayan orang aja. Cubalah tanya saya, tengok baca tafsir Quran yang saya dah tafsir tu. Google Play Mamizan.com. 84 kitab lah. Bukan senang nak tafsir Quran ni. 84 kitab. Satu kitab lebih kurang 300 muka surat. Kau bacalah, begitu banyak perkara diterangkan dalam tu. 84 kitab. Berapa banyak ilmu dalam tu. Bertahun mau baca. Betul-betul. Baru habis satu Quran. Bukan dalam 40 hari je habis. Quran macam itulah. Bukan mau dibaca cepat-cepat. Perlahan-perlahan. Kita kena baca perlahan-perlahan tu supaya kita boleh faham dan boleh amal. Jadi Islam ni tidak menganjurkan kita membuat paksaan. Sebab itu la ikrah fid din. Bukan saja kita ajak orang bukan Islam masuk Islam dan tak ada paksaan, dan kita ajak orang Islam mengamalkan agama tanpa paksaan. Sekarang ni Azri Anzala, kalau dia duduk bayan ni untuk dipaksa atau dia memaksa diri dia tak faham bayan ni. Allah tak bagi faham dia. Cuba tanyakan apa dia faham. Dia tak faham lah. Jadi jangan buat amalan dengan memaksa diri. Kalau memaksa diri, betulkan niat untuk suka ke Allah. Kalau tidak, amalan itu tidak diterima. Amalan itu tidak akan jadi pahala. Amalan itu tidak akan meningkatkan iman. Jadilah amalan yang rupa saja agama, tapi bukan agama. Untuk dapat jadi orang beriman masalah, tidak ada jalan lain melainkan selepas mengucap, kita kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri, dengan niat nak buat suka ke Allah, nak buat suka ke Allah. Untuk memudahkan kita buat untuk suka ke Allah, ada skrip yang kita kena hafal, yang mengingatkan kita supaya buat benda. Kalau tak ada skrip, kamu takkan buat untuk suka ke Allah. Benda ni memang berat. Jadi ini semua ada. Boleh dapat ni dalam blog saya profnaswa.com. Tengok dalam tu cara berdakwah. Kau printkan dia dan mulakan hari ini juga. Kalau tak nak, tak ada paksaan, semua pilihan. Bila mati nanti, menyesallah kamu yang tak nak buat. Tapi tak ada gunalah waktu tu. Tak dengar cakap saya,
ketawalah masa sekarang di dunia, ketawakan saya, nanti kamu di akhirat menangis dan menyesal tak dengar cakap saya. Okey.